Baik, fokus dari negeri di bawah Bayu ada bahan mengenai pembukaan sekolah dan kebakaran di Tawau. Perinciannya terus saja bersama dengan Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Benar Tun Julia, pembukaan sekolah secara bersemuka diyakini dapat mengatasi beberapa masalah dihadapi pelajar ketika ini, terutama keciciran pembelajaran susulan pandemik COVID-19. Rata-rata ibu bapa yang ditemui di Kota Kinabalu menyambut baik keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membuka semula pengoperasian secara berperingkat. Kebanyakan ibu bapa berpendapat institusi pendidikan formal masih menjadi faktor penting dalam menjayakan aspirasi negara. Pada hari ini saya yakin kerana pada sebelum ini pun sekolah telah mengadakan beberapa program sebelum pembukaan sekolah, iaitu menyediakan tempat-tempat membersihkan kawasan sekolah. PBJ juga memberi keyakinan kepada ibu bapa supaya dapat menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Saya yakin. Saya rasa pihak sekolah dah buat semua yang terbaiklah dan yang diperlukanlah untuk memastikan semuanya selamatlah. Saya berharap yang mereka dapat menjalankan SOP dengan baik dan dapat menjalankan tugas dengan baiklah. Sebab pada pandemik COVID ini kan memang merisaukan ibu bapa. Saya percaya bahawa guru-guru ini sudah diberikan taklimat panduan SOP, jadi tidak menimbulkan kerisauan lah. Lagipun guru kan memang profesional. Terdahulu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi kenyataannya pada 8 November lepas memaklumkan pengoperasian Institut Pendidikan bagi 5 negeri iaitu Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah akan bermula pada 21 dan 22 November mengikut ketetapan pengoperasian Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kira-kira 10 buah rumah dan 143 penduduk kampung Kinabutan Besar Batu Lima Jalan Apas Tawau hilang tempat tinggal apabila terlibat kebakaran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 pagi itu, kebanyakan mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda yang berlaku begitu pantas. Timbalan Penguasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Tawau, Julius John Steven berkata, 2 buah jentera dan 16 pegawai dan anggota dihantar ke lokasi kejadian. Kebakaran tersebut turut memusnahkan 6 buah kenderaan, bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kebakaran rumah ini telah kami terima melalui panggilan MES 999 seawal jam 6.21 beralamat di Kampung Kinabutan Besar, Batu Lima, Jalan Ampas, Tawau. Kebakaran ini melibatkan 10 buah rumah dan juga 6 buah kenderaan dan mengakibatkan seramai 27 ahli keluarga iaitu 143 orang kehilangan tempat tinggal. Operasi terkawal pada jam 6.50. Sementara itu, kebanyakan mangsa tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Saya sedang berada di sedang solat, tiba-tiba saya punya abang ipar teriak bilang kebakaran Pak. Jadi saya keluar, saya terus ke bilik mandi ambil air, siram ke bilang tamu, tapi tidak dapat memadamkan api. Saya terus lari turun. Saya tidak dapat melakukan apa-apa. Apapun tidak ada, cuma yang saya pakai itu saja. Lepas tu saya masuk balik ke mas bilik, anak saya masuk tiga-tiga bilang asap. Jadi saya keluar balik, tak boleh saya diselamatkan, tak boleh saya dapat dikawal. Lepas tu saya turun bawa anak saya lah, saya selamatkan anak saya sejak. Saya pikir anak saya selamatkan. Barang-barang langsung tak ada selamat. Sekolah luar bandar khususnya di Pulau Banggi Kudat terus diberi perhatian dalam aspek liputan internet. Terkini, SK Laksian Pulau Banggi adalah antara sekolah yang telah dibekalkan teknologi VSAT bagi memastikan pelajarnya dapat mengikuti PDPR. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Seri Panglima Rudi Awah berkata, pemasangan VSAT merupakan langkah awal kementeriannya sementara menunggu menara baharu yang akan mula dipasang hujung tahun. Hasil daripada permintaan orang kampung amat-amat memerlukan dari segi line internet, kita telah berbincang dengan MC-MC daripada kementerian saya, menteri saya yang berhormat Datuk Yaakob sebagai menteri telah bersetuju untuk memperluaskan lagi MISET yang kita pasang atau WISET ini ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Banggi. Sebelum jendela terlaksana, kita akan percepatkan. Yang penting ia menepati sasaran kita di tempat sekolah-sekolah yang kita akan pasang.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melancarkan VSAT di SK Laksian, Pulau Banggi. VSAT berkelajuan 20 megabit sesaat dengan radius sekitar 200 meter ini bakal memberi manfaat kepada pendidik dan pelajar di SK Laksian, khususnya bagi tujuan PDPR, perhubungan dan carian maklumat. Datuk Rudi juga memaklumkan menerusi program Jalinan Digital Negara Jendela, sebanyak 6 menara baru akan dipasang di Pulau Banggi bermula hujung tahun ini. Sejumlah RM200,000 bakal dijana melalui promosi Kraft Malaysia 2021 yang sedang berlangsung sehingga 30 November ini. Program anjuran Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah itu telah pun bermula sejak Jumaat lepas. Pengarahnya Fazlin Muhammad Zaki berkata program berlangsung di pusat beli belah itu bertujuan membuka ruang usahawan kraf tempatan kembali memasarkan produk kraf secara fizikal terus kepada pengguna melalui norma baharu. Promosi ini merupakan promosi kali pertama secara fizikal yang diadakan pada tahun ini, dan promosi selama 12 hari ini mengetengahkan seramai 43 usahawan kraf dari negeri Sabah. Pelbagai produk seperti hasil rimba, logam, tekstil serta aneka kraf dipamerkan sepanjang promosi berlangsung. Menurut Fazlin, selain pameran jualan, beberapa aktiviti turut diadakan antaranya pertandingan fotografi, videokraf, pameran jom masuk IKN dan My Craft Shop. Dalam pada itu, kira-kira 30 usahawan dari Sabah akan terlibat menerusi program Komuniti Kraft Malaysia pada 1 hingga 6 Disember depan. Perasaan saya sangat happy lah. Gembira lah saya mengikut ini Kraft Tangan Malaysia. Sangat baik, terlalu baik bagi saya. Saya amat berbangga lah sebab pihak Kraft Malaysia sentiasa dapat menganjurkan promosi seperti ini. Ya banyak membantu kami lah dari segi usahawan-usahawan kecil tempatan untuk mempromosikan kraft-kraft kami sendiri. Saya sangat gembira dan sangat memerlukan berjual macam ni, sebab sebelum ni kan pandemik, kami tidak dapat keluar, kami tidak dapat ke mana-mana. Kami hanya mengharap jualan online saja. Tapi syukur alhamdulillah jualan online okey juga, cuma tidak sehebat macam ni. Saya baru berjual 3 hari dan barang saya tinggal ini. Pejabat Parlimen Keningau, pasukan HODFC Keningau dan Kelab Bola Sepak Ex Pedalaman Atas (EXPA) berjaya mengumpul bantuan kewangan melalui perlawanan amal bagi meringankan beban bekas pemain pedalaman yang mengalami penyakit kronik. Antara penerima bantuan ialah Paulus Jimit, Julius Arurung dan Ombak Justin. Ketika ditemui RTM, penerima bantuan ini masing-masing merakamkan penghargaan atas sumbangan ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang memberi sumbangan kepada beliau saya yang mengalami penyakit buah pinggang. Dengan sumbangan ini, ia dapat mengurangkan bebanan untuk kos rawatan bapak saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada EXPA Parlimen Keningau dan pasukan HOD Keningau FC karena dapat memberikan saya sumbangan untuk meringankan beban saya karena saya dalam keadaan yang masih dalam rawatan kinso tulang. Terdahulu sebelum perlawanan bermula, Pegawai Daerah Keningau Walter Kenson mengajak setiap persatuan sukan agar sentiasa mengutamakan aspek kebajikan selain pembangunan dan keperluan ahli. Beliau juga mengajak atlet sukan agar terus mempromosi dan mengamalkan gaya hidup sehat khususnya semasa melalui zaman pandemik COVID-19. Sekian laporan langsung dari Kota Kinabalu pada hari ini. Terus amalkan SOP. Jangan alpa, COVID itu benar. Dengan itu kita kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Silakan.